Okey, sila buka modul Bahasa Melayu tahun 1, 2 dan 3, iaitu modul bagi April 2020. Kita akan teruskan pembelajaran kita secara maya. Di minggu lepas, cikgu telah terangkan objektif pembelajaran dan juga beberapa tata bahasa yang digunakan di dalam untuk bagi membina ayat. Bagi minggu ini, cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut bagi teknik membina ayat dan juga teknik membuat ulasan. Perkara ini boleh digunakan untuk minggu kedua dan juga minggu ketiga. Okey, untuk teknik membina ayat, di sini ada dua sistem ataupun dua teknik yang boleh digunakan. Yang pertama adalah si budi, yang kedua adalah teknik salam. Apa itu si budi? Si budi iaitu si adalah singkatan bagi siapa, bu adalah singkatan bagi buat apa, di adalah singkatan bagi di mana. Manakala salam pula adalah S adalah singkatan bagi siapa, A adalah singkatan bagi aktiviti, L adalah singkatan bagi alat, A adalah singkatan bagi apa, dan yang terakhir sekali adalah M adalah singkatan bagi mengapa. So, dua teknik ini boleh digunakan bagi membuat ayat. Ini adalah contoh lembaran kerja. Lihat gambar dengan teliti, tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat di dalam gambar. So, pelajar diminta untuk tulis 5 ayat. Kita pergi kepada contoh ayat. So, ini adalah teknik si budi. Bagaimana kita untuk menggunakan teknik si budi ini? So, seperti yang cikgu jelaskan tadi, si budi adalah siapa, buat apa, di mana. So, untuk siapa ini, kita boleh mereka sahaja ataupun cipta watak bagi murid ataupun pelakon yang kita akan buat di dalam ayat itu. Contohnya yang pertama ni adalah cikgu ciptakan nama Soleh. Dia buat apa? Membuang sampah. Di mana? Ke dalam tong sampah. So, bila digabungkan ayat ini adalah Soleh membuang sampah ke dalam tong sampah. So, kita kembali kepada gambar tadi. So, di mana Soleh? Sini Soleh. Cikgu membuat ayat. Itu adalah ayat yang pertama. So, contoh yang kedua adalah Zaid. Zaid menyapu sampah di tepi meja. So, di sini digunakan teknik siapa dia? Zaid. Apa yang dia buat adalah menyapu sampah. Dekat mana ataupun di mana dia menyapu sampah adalah di tepi meja. So, berdasarkan gambar tadi, di mana Zaid? Okey, di sini adalah Zaid. Cikgu mereka watak Zaid bagi penyapu sampah. So, begitulah seterusnya adalah Multi membawa makanan ke arah meja. Seterusnya adalah Adi dan Izzat berbual-bual di meja makan. Manakala yang terakhir adalah 4 orang murid beratur di kaunter makanan. So, jika perhati, di sini adalah 4 orang murid sedang beratur. Di sini adalah Murti sedang membawa makanan. Dan ada 2 orang murid sedang makan di dalam makan. So, jika soalan meminta tulis 5 ayat yang ringkas tentang berkenaan aktiviti dalam gambar, ciptakan satu watak bagi setiap karakter di dalam gambar dan gunakan teknik yang mudah adalah teknik si budi, iaitu siapa, buat apa dan di mana. Siapa, buat apa dan di mana. Okey, kita pergi ke teknik yang seterusnya, iaitu teknik salam. Teknik salam adalah S siapa, A aktiviti, L adalah lokasi, A adalah alat, M adalah mengapa. So, kalau yang si budi, kita hanya menggunakan 3 elemen, iaitu siapa, di mana dan apa yang dibuat. Untuk teknik salam, kita menggunakan 5 perkara ataupun 5 persoalan, iaitu siapa. Yang tadi kita dah ceritakan, siapa, Soleh, Zaid, Murti dan juga Adi dan Izzat dan juga 4 orang murid tadi. Aktiviti yang dia buat adalah sama saja seperti tadi, membuang sampah, menyapu sampah, membawa makanan, berbual-bual dan juga beratur. Lokasi juga adalah sama tadi, seperti yang si budi adalah di mana. Lokasi yang tadi adalah
ke dalam tong sampah, di tepi meja, ke arah meja, di meja makan dan juga di kaunter makanan. Tetapi di sini ada tambahan untuk dua lagi elemen yang penting, iaitu untuk alat dan juga mengapa. Seperti contoh untuk yang soleh membuang sampah ke dalam tong sampah berhampiran sinki untuk menjaga kebersihan kantin. Ini menjadikan ayat yang digunakan itu lebih lengkap dan lebih penjelasannya lebih terperinci. Contoh yang kedua adalah Zaid menyapu sampah, di mana lokasinya adalah di tepi meja dengan penyapu, iaitu alat yang digunakan untuk menyapu sampah adalah penyapu hingga bersih. Ini adalah mengapa ataupun terangkan tujuan dia. Macam ini contohnya, tujuan Zaid menyapu ialah untuk menjadikan tempat itu hingga bersih. Murti membawa makanan ke arah meja, tiada alat yang digunakan untuk dimakan. Contohnya adalah Adi dan Izzat berbual-bual di meja makan. Mereka adalah sambil makan nasi sebelum waktu rehat berakhir. Maksudnya ini menjelaskan mengapa ataupun tujuan ataupun menjelaskan keadaan. So, yang terakhir adalah 4 orang murid beratur di kaunter makanan sambil memegang wang untuk membeli makanan. Oleh itu, kita tengok semula gambar. Di sini ada gambar yang sama ataupun aktiviti atau karakter yang sama, tapi kita menggunakan ayat ataupun teknik yang berbeza, iaitu teknik si budi dan juga teknik salam. So, dua teknik ini boleh digunakan untuk soalan bagi membina ayat kepada infografik ataupun gambar yang telah diberikan. Seterusnya, kita akan menyentuh lebih jelas berkenaan dengan susunan ayat. Di sini cikgu ingin mengetengahkan dua elemen, iaitu ayat biasa dan juga ayat songsang. Ayat biasa bersamaan juga seperti ayat majmuk. Dia mempunyai subjek dan juga predikat. Manakala ayat songsang, dia terbalik ataupun berlawanan daripada ayat biasa. Kalau ayat biasa, dia adalah subjek yang pertama, iaitu mendahului, yang kedua adalah predikat. Manakala ayat songsang, dia akan pergi kepada predikat dahulu, subjeknya diletak di belakang. Tapi kedua-dua cara ayat songsang dan ayat subjek ini menggunakan teknik yang sama, iaitu dia memerlukan subjek dan juga predikat. Okay, kita tengok kepada contoh. Di sini ada contoh, ada 4 contoh di sini. Contoh yang pertama, ayat biasa yang pertama adalah Encik Ahmad seorang doktor. Itu adalah ayat yang biasa, iaitu di mana subjeknya adalah Encik Ahmad, dia punya predikat adalah seorang doktor. Tetapi jika disongsangkan, seorang doktor adalah Encik Ahmad. Ini adalah ayat menerangkan Encik Ahmad adalah seorang doktor. Itu adalah ayat songsang. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Itu adalah rumah saya ataupun itu rumah saya. Di mana subjek itu di depan ini subjek dan ini adalah predikat. Jika songsang, rumah saya itulah. Itu adalah ayat songsang. Dia terbalikkan kepada saya. Contoh yang ketiga adalah perempuan itu siapa. Jika disongsangkan, ayat songsang ialah siapa perempuan itu. Itu adalah intonasi cara baca dia. Dan contoh yang terakhir ialah kasut adik belum bercuci. Itu adalah ayat biasa. Jika disongsangkan, belum bercuci kasut adik. Okay, itu adalah beberapa contoh. So, cikgu minta untuk awak lengkapkan beberapa latihan yang diberikan. Latihan yang pertama ialah murid diminta untuk membina 5 ayat lengkap berdasarkan gambar yang diberikan. Di sini sudah ditimbulkan beberapa persoalan yang boleh diguna pakai. Siapa atau apa, buat aktiviti apa, menggunakan apa, di mana, bila dan tujuan dia, iaitu supaya, agar, kerana ataupun untuk. Kita pergi kepada latihan yang kedua.
Latihan kedua, pelajar diminta untuk tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat di dalam gambar. Di sini aktivitinya adalah sudah diberikan. Aktiviti pertama adalah menggantung gambar, aktiviti kedua membawa secawan air, aktiviti ketiga membaca surat khabar, aktiviti keempat iaitu melipat baju, aktiviti kelima adalah mengajar adik. So, bina ayat menggunakan dua teknik yang telah diberi yang tadi, iaitu teknik si budi atau salam, dan boleh juga menggunakan teknik pembelajaran yang kedua iaitu sama ada menggunakan ayat biasa ataupun ayat sonsang. Latihan ketiga, pelajar diminta untuk susun perkataan berikut menjadi ayat yang betul. Di sini perkataan ini adalah dalam keadaan yang berterabur. Sila susun ayat ini dengan betul. So, contohnya, meja ini saya. So, kalau ayat betulnya, cikgu bagi contoh yang pertama adalah ini meja saya. So, sini ada 6 latihan, sila lengkapkan. Latihan yang keempat, pelajar diminta untuk susun ayat mengikut urutan yang betul. So, di sini gambar sudah diberikan. Ada gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat dan juga gambar kelima. Sila isi di ruangan kosong ini nombor mengikut urutan. Latihan yang terakhir, pelajar diminta untuk menyusun ayat mengikut urutan cerita. Kemudian, tulis semula satu perenggan. Di sini ada 3 gambar. Pelajar diminta untuk sama tulis nombor mengikut turutan gambar. Gambar pertama, gambar kedua dan juga gambar ketiga. Dan gabungkan empat ayat ini menjadi satu perenggan dengan menggunakan tata bahasa yang telah diberikan, iaitu kata hubung ataupun tata bahasa yang telah kita pelajari di minggu yang lepas. Itu sahaja. Terima kasih. Jika ada sebarang persoalan, sila ajukan di dalam grup WhatsApp. Assalamualaikum.